Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an al-'azim wa sunnata nabiyil karim wa hadana bihima ila siratal mustaqim wa istanqadhana min turuqil jahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, mana telah mengizinkan kita untuk bersama-sama pada malam ini di bulan yang cukup mulia, di hari-hari terakhir Ramadan yang Mubarak. Malam ini adalah malam yang ke-23 Ramadan. Berbaki beberapa hari saja lagi daripada Ramadan ini. Benarlah firman Allah SWT di dalam Al-Quran bila menyatakan tentang kefarduan Ramadan ini. Selepas Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sampai habis, Allah sebut dalam ayat-ayat dalam ayat-ayat berkaitan dengan puasa tadi. Allah sebut ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudah itu maksud dia hari-hari yang boleh kita kira. Maksudnya daripada hari pertama Ramadan berjalan celak dah tinggal berbaki lebih kurang seminggu. Jadi bukan lama sebenarnya Ramadan ni. Walaupun nampak macam sebulan, tetapi hari demi hari berjalan dan semakin hari semakin menghampiri garis penamat dia. Dan malam ini adalah malam yang ke-23. Ada hanya beberapa hari yang boleh kita kira dengan jari, bukan kena kira dengan kalkulator ataupun dengan jari yang Allah ciptakan ini saja. Jadi berbaki dengan hari Ramadan yang ada ini dan 10 terakhir dengan i'tikaf, disunatkan kita beriktikaf di 10 yang terakhir sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil sempena i'tikaf ini dan perlu kita perbanyakkan zikir, perbanyakkan bacaan Al-Quran Karim, perbanyakkan doa. Maka tepatlah sekali malam ini beberapa malam i'tikaf ini kita ambil beberapa doa yang telah disebut ataupun dinyatakan di dalam Al-Quran Karim. Antara doa yang ada di dalam Al-Quran Karim sebagaimana tema pada malam ini adalah dalam surah Ali Imran ayat 8. Ana kira semua kita ni biasa dengar doa ini. Biasa dengar, dan antara doa yang paling mudah paling mudah yang ada tercatat di dalam Al-Quran Karim. Allah sebut di dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat dalam surah Ali Imran ayat 8 ini, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah, ayat yang mudah lah kita panggil Rabbana, macam kita ni disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu pun ada dalam Al-Quran juga. Allah gunakan perkataan Rabbana, tak ada pun ya. Sebab kalau ada harfun nida ini ataupun huruf-huruf panggilan kita nak panggil macam wahai, dalam bahasa Melayu kita kan wahai, hai, semua tu dia ada yang dekat, ada yang jauh. Kan ada yang bila kita panggil orang tu duduk jauh sangat kan. Adalah cara kita panggil dia. Kan kalau orang duduk dekat, oi. Tu macam itulah lebih kurang bahasa kita kan. Tetapi dalam ayat-ayat dalam Al-Quran bila
bila menyebut doa antara makhluk kepada Khalik itu, Allah tak guna perkataan ya. Sebab Allah dekat. Kita duduk dekat ataupun jauh itu bukan urusan yang boleh menghalang Allah untuk memustajabkan, untuk memakbulkan doa. Yang penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam doa ini Allah ajar kepada kita, dan doa ini bersempena dengan ayat ini. Ada doa-doa yang Allah, yang Rasulullah SAW jelaskan, bersandarkan kepada ayat ini. Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kamu memesongkan kami, memesongkan hati-hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, selepas kamu telah memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kamu berikanlah, anugerahkan kami apa yang ada di sisi kami itu rahmatmu ya Allah Subhanahu. Ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu adalah maha pemberi anugerah. Kalau kita tengok kepada ayat itu saja, kita nak faham tak apa, nak boleh faham, sebab kita bukanlah orang Arab yang tahu bila disebut, bila takbir, bila kita Allahu Akbar itu, kita Allahu Akbar ajalah. Betul tak? Pernah tak kita fikir Allahu Akbar ni, bila kita takbir itu terus menusuk dalam hati dengan makna-makna dia sekali? Tak ada lah kita, sebab kita bukan Arab. Even Arab pun kadang-kadang dia tak. Tapi masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat ridwanullah, bila sebut Allahu Akbar itu, dia bukan sekadar lafaz, dia satu pengiktirafan terus, iktiraf terus kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu adalah tak ada lah Tuhan-Tuhan kecil ni, tak ada lah, sebab kita iktiraf terus Allah itu Maha Besar. Hak kecil-kecil ni tak ada lah. Pernah tak kita bila Allahu Akbar, kita rasa begitu iktiraf kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya Allah ini Maha Besar. Payah kadang-kadang lah kan, bila disebut macam ni baru kita berasa, bila kita takbir itu dengan sepenuh hati kita takbir itu, Allah Maha Besar. Habislah Tuhan-Tuhan kecil-kecil ni tak ada langsung lah. Tak ada, habis. Macam ni jugalah doa ni. Dia sebenarnya kalau kita tengok kepada doa ini, dia ada 5 benda yang ada dalam hidup kita sebenarnya. Ada 5 benda kan, masa pun tak berapa banyak. 5 benda. Yang pertama, perkataan Rabbana itu, wahai Tuhan kan. Itu adalah satu rintihan ataupun panggilan siapa? Makhluk kepada Khalik, daripada hamba yang dicipta ini kepada Tuhan pencipta. Dia bukan Rabbani ataupun Rabbana, tak ada kena-mengena itu kan. Rabbana ini ya Tuhan kami. Bila kita mengucapkan Tuhan kami itu, ialah dia adalah satu permintaan, permohonan daripada seorang hamba yang kerdil kepada Tuhan semesta alam. Kalau kita boleh, bila kita doa tu kita rasa macam tu, insya-Allah. Itu yang pertama, perkataan Rabbana itu dia ada dalam bahasa orang putih, dia panggil keyword dia ada kata kunci dia kan, yang kita boleh ambil daripada dalil, daripada doa inilah, doa daripada Al-Quran Karim. Yang pertama Rabbana, dia berkait dengan hak lah sekali tu, innaka antal wahhab. Bila dia adalah satu permintaan ataupun permohonan daripada hamba, kalau tidak kita nak minta apa, tak perlulah kita mohon kepada Allah SWT, tak perlulah kita minta kepada Allah SWT kan. Jadi dia Rabbana itu satu, wahai Tuhan kami. Dia berkait dengan yang lah sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab, itu sesungguhnya kamulah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala itulah maha pemberi anugerah. Jadi dia berkait itu. Yang pertama Rabbana itu dia berkait dengan yang terakhir sekali, iaitu Al-Wahhab. Itu Allah maha pemberi anugerah tersebut. Itu yang kedua, yang pertama dan yang terakhir. Yang tengah-tengah tu ada tiga benda yang ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kita. Yang tadi itu antara makhluk dengan khaliq. Kan, antara makhluk dengan khaliq. Kita iktiraf betul ya bahawa kita adalah makhluk dan yang kita mohon itu adalah khaliq. Bukan orang lain. Bukan satu unsur yang lain. Kan? Bukan satu unsur yang lain. Unsur sebagai seorang hamba memohon kepada Khaliq, pencipta. Kita iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah, ilahan rabba. Itu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kan, yang kita duk sebut tiap-tiap hari dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dalam ni. Manusia duk cari jawapan ni lah. Kan, duk cari jawapan. Kalau aku ini dilahirkan di atas muka bumi ini, takkan lahir lagu tu saja. Siapa lahir aku? Siapa cipta? Jadi ada tiga persoalan antara hamba dengan mencari pencipta. Itu ada tiga soalan yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Ibadah fil Islamnya nyatakan. Ada tiga benda, tiga soalan yang siapa pun yang dicipta oleh Allah SWT, dilahirkan atas bumi Allah SWT, akan cari jawapan ini. Dia akan menyoal sama ada dia itu dilahirkan dalam keadaan dia itu Muslim, mak ayah dia Muslim, ataupun mak ayah dia bukan Muslim. Dia akan tanya. Apa tiga soalan itu? Untuk memastikan adanya hubungan antara Khaliq dengan makhluk itu, pencipta dengan yang dicipta ini, hamba ini. Dia akan tanya, min aina ji'na? Aku ni mai daripada mana? Takkan tiba-tiba ada kan? Memanglah lahir itu lahir daripada perut mak, kan? Daripada perut mak lah. Tapi sebelum dia lahir tu, mak ayah kita tu siapa lahir? Sampai maksudnya siapa yang cipta manusia ni? Daripada mana datangnya manusia? Mai macam tu saja ke? Automatik mai macam tu saja kan? Ataupun macam mana? Kita duk cari jawapan ni. Manusia pun duk cari. Sebab tu timbul teori Darwin. Kan, dia cari jawapan tu lah. Macam mana boleh manusia ini ada, tiba-tiba ada, dicipta, duduk di atas muka bumi Allah SWT. Cari. Sebab dia cari tak jumpa panduan yang sebenarnya terhadap jawapan yang sebenarnya kepada persoalan yang dia cari itu. Min aina ji'na? Daripada mana kita datang? Walimadha ji'na? Kenapa kita didatangkan? Takkan main saja yang bahasa kita tu kata makan, minum, kencing, berak macam tu ya kan? Itukah kehidupan yang maksudnya daripada kita hari dilahirkan sehinggalah hari kita dimatikan oleh Allah SWT? Takkan itu saja isi kandungan hidup kita. Tentu ada suatu benda yang lebih besar daripada itu, kan? Ada lebih besar. Macam-macam lah orang penuhi hidup, macam-macam kan? Kalau yang tak percaya tentang ni tu, dia penuh hidup dengan apa yang dia rasa bahawa inilah keperluan hidup. Makan, minum. Kalau setakat makan, minum, lagi kasarnya kan? Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, kalau setakat makan, minum, haiwan ternakan kita pun makan minum, kencing, berak juga. Takkan kita sama dengan haiwan? Tak sama lah. Sudah pasti ada perbezaan antara kita sebagai makhluk yang diberikan akal fikiran oleh Allah SWT dengan binatang-binatang yang lain ataupun ciptaan Allah SWT yang lain. Dan soalan lah sekali ialah ila ainal masir? Lepas kita dimatikan oleh Allah SWT, meninggal dunia, ke mana kita pergi lepas? Kan?
Ada setengah agama dia kata kita dilahirkan semula, kan, reincarnation dia berikan, dilahirkan semula. Sebab dia tak tahu lepas mati apa dia, kan. Tak percaya kepada hari akhirat, tak ada hisab, kemudian ada balasan baik dan balasan buruk daripada Allah SWT dengan syurga dan neraka Allah. Tak ada. Jadi yang inilah hubungan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dengan al-wahhab itu adalah hubungan makhluk dengan khaliq. Tengah-tengah tu dia ada qulubana. Ini benda yang paling besar dalam hidup manusia. Akal besar jugalah, tapi yang paling besar yang memberi makna kepada hidup manusia adalah qulub, yang kita panggil hati itu, kan. Tapi jantung lah dia adalah, bila kita terjemah itu adalah qulub, itu jantung hati ya. Jantung hati. Sebab yang merasakan debaran itu adalah bukan hati, dia jantung. Kita gebentar, jantung yang berperanan. Kita marah, jantung jantung sebenarnya. Yang ni adalah jantung. Kemudian Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah. Yang duduk berlegar dalam kehidupan manusia, yang kita duk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama berkaitan dengan hati kita. Hati kita. Yang kedua berkaitan dengan hidayah. Allah bagi hidayah itu, bagaimana hidayah itu? Bagaimana petunjuk yang Allah bagi kepada kita. Dan yang ketiga ialah rahmah. Ini tiga benda yang berjalan selari dengan kita sebagai makhluk Allah SWT, dan ketiga-tiga benda inilah yang memberi makna kepada hidup kita. Tak ada tiga ni, tak ada apa. Tak ada apa kita balik berjumpa dengan Allah SWT, kita balik ke dihisab di hari akhirat nanti, tak ada apa-apa. Hati kita tak disuburkan dengan apa yang Allah perintahkan. Kita pun tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tiga-tiga ni, apa nak jadi dalam hidup kita? Tak ada apa. Kosong hidup. Macam haiwan-haiwan berkaki empat lah. Tak ada apa. Tak ada. Allah tak bagi rahmat kepada kita, Allah tak bagi hidayah kepada kita. Kedua-dua ini tidak menyuburkan hati kita. Jadi ini bila kita tengok balik, yang pertama itu qulub itu. Sebab tu tafsir kepada ayat yang anda bacakan tadi ialah, antaranya ialah bagaimana dialog Rasulullah SAW. Dialog Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW ini dia banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah SAW baca, wahai pemilik hati yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai pemilik hati yang membolak-balikkan hati. Sebab Rasulullah SAW kata, hati ini dia macam laqalbu ibn Adam. Hati ini dia cepat berubah. Macam mana ayak duduk dalam periuk mendidih, dia duduk gelegak kan. Itu sifat hati. Jadi Rasulullah SAW respon daripada sifat hati tersebut dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak wahai kita panggil
yang membolak-balikkan, pemilik hati yang membolak-balikkan hati itu, thabbit qalbi ala dini, kekalkanlah jantung hatiku dalam dinmu ya Allah. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, ma akthar ma tad'u bihadha ad-du'a, apa yang membuatkan kamu banyak berdoa dengan doa ini? Kemudian Rasulullah SAW sebutlah bahawa bahawa sesungguhnya hati ini berada pada dua jari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rahmat kepada kita. Tidakkah kamu dengar bahawa Allah telah sebut di dalam Al-Quran Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini concern Rasulullah SAW terhadap tabiat hati, kan, tabiat hati kita. Sebab disitulah mambak, disitulah sumber kepada penerimaan hidayah Allah SWT. Yang duk gerakkan perbuatan kita ini, dia bukan akal, dia hati itu. Dia mai, kan, dia mai ke hati itu, baru hati itu menolak pergi ke akal. Sebab tu penting kedudukan hati itu, kedudukan jantung hati itu. Itu yang pertama. Kemudian persoalan hidayah. Ba'da idh hadaitana, selepas kamu berikan hidayah. Hidayah ini adalah benda yang kita duk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa lah. Paling kurang 17 kali sehari, dalam solat kita. Setiap solat kita baca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah petunjuk kepada kami dengan jalan yang lurus. Ana nak tanya sini, kalau kita kata jalan yang lurus itu, ada guru-guru matematik ni, tak pun kita mengaji semua matematik lah, kan? Kita mengaji darjah kan, 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, kan? Sehinggalah kalau pusing balik 360 darjah lah, kan? Kita dah sebut kan, pusing 360 darjah, kita dah sebut macam tu kan. Okey, kalau kita kata jalan yang lurus itu, berapa darjah dia tak bengkok? 0 darjah. Kalau 1 darjah bengkok, jalan lurus ke tak? Senang nak tafsir ihdinas siratal mustaqim, yang tu senang. Kalau tidak, kita tak faham macam mana ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah kami petunjuk jalan yang mustaqim, kan, jalan yang lurus. Yang kata lurus itu tak ada langsung bengkok 1 darjah. Yang tu yang kita minta kepada Allah SWT tu. Jadi inilah yang kita sebut dalam doa ini pun, Rabbana la tuzigh, kamu jangan pesongkan kami, la tuzigh qulubana, hati-hati kami, jantung hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas Engkau beri petunjuk tadi, petunjuk siratal mustaqim lah. Hidayah itu adalah hidayah jalan yang lurus dan benar, yang tak ada sikit pun bengkok, sikit pun tersimpang 1 darjah pun. Yang tu yang kita nak ni, yang kita nak minta ba'da idh hadaitana itu, dengan ihdinas siratal mustaqim itu ialah jalan yang lurus itu, tak sikit pun tak ada bengkok, walaupun 1 darjah. Nak betul je. Kalau dalam dunia ni jalan tak boleh buat begitu lah, kan? Jalan dia ada lah, tapi yang kita kata jalan yang tak bengkok itu ialah jalan yang lurus itu, ialah tidak ada terpesong sedikit pun, walaupun 0.01 darjah. Itu makna hidayah itu, Islam itu. Bila kita panggil hidayah itu Islam lah, benda yang boleh menjaga kita,
memberikan kita manfaat hidup dan menolak kita daripada benda-benda yang tak elok dalam kehidupan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu sebab tu Umar radhiyallahu anhu bila dia sebut nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sesungguhnya kami ini adalah satu kaum yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Hidayah itu ialah Islam, iman dan Islam itu diangkat dengan Islam. Idza btaghaina ghaira adallana Allah. Kalau kami pilih benda lain pula, Allah akan hina kami sehina-hinanya. Tak ada ini ya, bila kita sebut Rabbana hablana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah itu ialah Islam, jalan yang lurus. Yang mana kalau kita pilih benda lain, Allah akan beri kehinaan kepada kita. Yang tu. Dan yang terakhir sekali ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah benda yang kita senantiasa sebut atas sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Berilah rahmat kepada kita, dan yang disebut sebagai rahmah di sini adalah satu benda yang besar yang mampu untuk memberikan kita taufik ataupun panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mampu melindungi kita daripada sebarang kemungkaran yang ada dalam kehidupan. Itu maksudnya rahmah. Jadi sedikit anda ambil masa untuk kita terangkan sedikit tentang doa di dalam Al-Quran Karim yang cukup ringkas, dan kita boleh sebut bila-bila pun. Kita boleh minta kepada Allah SWT, ud'uni astajib lakum. Minta. Kalau nak minta, nak mohon doa kepada Allah SWT ni bukan mesti dalam bahasa Arab. Bukan mesti minta lah. Dalam bahasa apa? Tidak untunglah bangsa Arab seorang. Kita tak untunglah. Minta. Dia bukan isu bahasa. Isu kita minta ataupun tidak minta. Tapi doa ini adalah doa yang berada di dalam Al-Quran Karim. Dan dia bukan payah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita ambil ruang masa yang ada berbaki dalam bulan Ramadan, dan kita bukan berhenti Ramadan saja. Selepas Ramadan pun kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Dan doa yang sebegini sangat baik untuk kita amalkan, khususnya malam inilah doa ini, sebab dia memang daripada ayat Al-Quran Karim, dan ayat Al-Quran Karim adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Taala, sebagaimana yang telah kita sepatutnya inilah 10 terakhir adalah nuzul Quran kan. Tapi tak apalah kan, kita cuti bila pun. Nuzul Quran sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran Karim, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran tu kan. Apalah khilaf dalam kalangan ulama berkenaan dengan tarikh, tetapi yang paling tepatnya ialah di awakhir Ramadan Allah turunkan Al-Quran buat kali pertama, sebelum diturunkan melalui Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda di atas muka bumi ini, selepas diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan dia menjadi amalan Rasulullah SAW untuk senantiasa berdoa agar Allah tetapkan jantung hati kita bersandarkan ayat ini. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, berasaskan kepada ayat yang kita bacakan pada malam ini. Dan akhir sekali ialah makna doa ini adalah satu doa yang meliputi hidup kita,
secara keseluruhannya sebagai seorang hamba kepada Khaliq dia, dan sebagai seorang hamba yang nak penuhi hidup dia dalam keadaan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sama-sama diberikan hidayah, dan bukan setakat diberikan hidayah, Allah jaga kita, jangan pesongkan kita daripada hidayah yang telah Allah berikan ini. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya, dan yang kurang itu adalah kelemahan anak sendiri. Moga-moga kita dapat manfaat dengan perkongsian kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.